Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Suara Ramadan. Anda bersama dengan saya, hos anda, Fazli Fuad, untuk satu lagi episod di dalam Suara Ramadan. Selama setengah jam, kami akan membawakan kepada anda kupasan topik yang menarik sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kita juga akan bersama dengan tetamu jemputan istimewa untuk setiap episod. Dan untuk episod kali ini merupakan episod yang keempat dalam Suara Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, detik waktu berlalu dengan sangat pantas. Sedar atau tidak, hanya berbaki 8 hari saja lagi, Ramadan akan mengucapkan selamat tinggal. Sesungguhnya berpisah dengan bulan yang penuh keinsafan dan kemaafan itu sangat memilukan. Jika panjang umur dan mendapat keizinan yang Maha Esa, insya-Allah kita akan dipertemukan dengan keindahan Ramadan sekali lagi. Sebelum masa itu berlalu, apa kata umat Islam seboleh-bolehnya menumpukan kepada 10 malam terakhir meningkatkan amal ibadah kita. Pada tempoh tersebut terdapat satu malam yang dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar yang akan menjelma tanpa kita tahu tarikh dan masanya secara spesifik. Hal itu secara jelas dinyatakan oleh Allah SWT dalam satu surah pendek, iaitu surah Al-Qadr. Sesungguhnya malam yang terpilih itu dipanggil sebagai malam penuh keberkatan dan ia dihadiahkan oleh Maha Pencipta kepada hamba-Nya yang beramal dengan khusyuk dan ikhlas berdoa. Mengapa ia terlalu istimewa sehingga disebutkan khusus dalam satu surah di dalam Al-Quran? Jadi pada hari ini saya rasa bertuah kerana kita telah pun bersama dengan Dr. Taha Muhammad Omar, aktivis Islam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ataupun lebih terkenal, lebih orang tahu dengan panggilan Dr. T. Ya, Dr. T. Okay. Baik Dr. T, tadi sebagai permulaannya saya dah pun kongsikan kan, terlalu istimewa sekali malam Lailatul Qadar ini, dan sudah pastinya 10 malam yang terakhir berebut-rebut sebenarnya. Kita semua mencari malam Lailatul Qadar. Pandangan Dr. T sendiri tentang memburu Lailatul Qadar ini sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fazli kerana sudi menjemput saya ke rancangan ini pada hari ini. Sebenarnya kita lihat bila kita sebut tentang Lailatul Qadr itu sendiri, lafaz Lailatul Qadr adalah dua kalimah, Lailatun dan Al-Qadrun. Lailatun berarti malam. Maknanya kalau nak memburu tu jangan memburu siang. Kena bagi tahu kat dia orang. Saya dia memburu waktu pagi, tak jumpa. Betul? So memburunya waktu Lailatun, waktu malam. Dan Al-Qadrun memberi dua makna. Satu, kudrat. Al-Qadrun dalam bahasa Malaysia kita sebut sebagai kudrat, malam yang sangat kuat, malam yang sangat berkudrat. Dan Al-Qadru yang kedua bermaksud sebagai malam takdir. Pada malam itulah Allah Ta'ala telah menulis segala takdir. Fazli kahwin dengan siapa, anak berapa, gaji besar mana. Gaji besar. Contohnya kan. Jadi semuanya telah ditakdirkan. Dalam apa-apa erti kita ambil pun, malam ini tetap special. Persoalannya dalam surah Al-Qadr, Allah Ta'ala sebutkan sebagai Lailatul Qadr khairum min 1000 syahr. Terjemahnya bahawa malam Al-Qadar ini lebih bernilai daripada 1000 bulan. Secara matematik dalam setahun ada 12 bulan. So secara ringkasnya kita boleh anggarkan 1000 bulan adalah sekitar antara 80 hingga ke 82 tahun.
So maknanya kalau kita dapat malam tersebut, kita memburu dan kita dapat malam Al-Qadar tersebut, seolah-olah kita telah tahajud selama 82 tahun. Kita baca Quran macam dah baca Quran selama 82 tahun. Kalau kita masak kuih macam dah 82 tahun. Bayangkan, masak kuih, buat kuih kan. 82 tahun. Tak kelitih, bergurau je lah. Maksudnya, Allah Ta'ala nak bagi. Satu malam tu bernilainya 82 tahun. The question is, why? Kenapa nak bagi? Kenapa ummah terdahulu tak dapat? Kenapa untuk ummah Nabi Musa tak dapat? Kenapa Nabi Isa punya ummah tak dapat? Kerana jawapan mudah dia, kerana umur kita pendek. Nabi SAW bersabda bahawa umur umat aku, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku adalah antara 60 hingga 70. Sedangkan umat yang terdahulu, contohnya Nabi Nuh AS, umur dia berdakwah 950 tahun. Nanti kita kata ke Allah, mana Haji? Dia solat banyak sebab umur dia panjang. Aku 60 tahun memanglah solat aku sikit. Contohnya kaum Thamud, kaum Ad, umur mereka beratusan tahun. Paling kurang pun 300 tahun umur mereka. So Allah Ta'ala nak bagi kepada kita malam Al-Qadar ni, nak suruh kita buru agar kita dapat orang kata kurangkan gap, kurangkan perbezaan jumlah amalan yang kita lakukan dengan ummah-ummah yang terdahulu. Sebab itu diberi malam Al-Qadr. Soalan kedua, di manakah terletaknya? Kalau saya nak memburu tapir, saya pergilah ke hutan Borneo. Kalau saya nak memburu anaconda, saya pergilah ke hutan Amazon. Betul. Tapi kalau saya nak memburu kijang, saya pergilah dekat mana-mana, dekat hutan-hutan dekat Bangi ke Kajang ke, semua ada je kan. So you have to know where to find it. Nombor satu, when to find it. Nombor dua, where to find it. When to find it, definitely bulan Ramadan. Where to find it, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa di awal Ramadan dah ada dah malam Al-Qadar. Ya. Ada yang kata di sepanjang bulan Ramadan. Ada yang mengatakan secara orang kata majoritasnya ataupun majoritinya adalah pada penghujung bulan Ramadan. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. But there's a trick behind that. Dalam Islam, satu bulan boleh jadi 30 hari. Boleh jadi 29 hari. Betul. Kalau Fazli kata bahawa Al-Qadar itu berada pada malam-malam yang ganjil, katalah bulan ini memang bulan ganjil. 29 hari. So, bukankah ia lebih elok berada pada malam yang genap? Because that makes sense. Betul. Kecuali malam ganjil itu hanya akan sit right in mathematically kalau bulan ini cukup 30 hari. Then you find it in the odd days, odd nights. Maafkan saya, odd nights. Tapi kalau bulan ini adalah bulan yang odd, 29, so kita kena cari dalam hari-hari yang genap. Whatever it is, kita kena mencari setiap malam. Itu maksudnya. Mencari setiap malam, 10 malam terakhir. Dan kenapa ulama berbeza sama ada dia awal bulan atau hujung bulan, nak memastikan bahawa that intense, that semangat nak mencari itu last for 30 days long. Berlangsung selama 30 hari. Kalau kita macam ni lah, kalau kita letak sales tu lah, sales ni, dia instead of letak awal dengan letak hujung berbeza. Sebab kalau letak awal, di awal bulan, hujung bulan orang dah tak datang dah mall. Tapi kalau letak hujung bulan, mall, sales di hujung bulan, awal bulan pun orang datang mall, tengah bulan pun orang datang mall, hujung bulan lagi orang datang mall. Tapi kalau sama juga dengan malam Al-Qadar, diletakkan di hujung supaya di awalnya pun memburu, di pertengahannya pun memburu, dan di penghujungnya juga kita memburu. So itulah sedikit sebanyak kalau saya nak kongsikan dengan Fazli. Jadi pendek kata, sepanjang bulan Ramadan ini sebenarnya 30 hari itu memang tak ada masalah untuk kita tidak melakukan amal ibadah kan. Betul. Setiap hari lah, bukan saja ada orang cakap 10 malam terakhir tu kan, kita kena berlipat kali ganda usaha. Saya rasa satu Ramadan itu kita dah bermula dah. All out dah untuk kita mencari malam itu. Baik, Doktor, kita nak berhenti berehat seketika. Sebentar lagi ada lagi beberapa soalan yang akan saya ajukan. Okey, kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Suara Ramadan. Banyak yang kita bincangkan tadi kan sebenarnya berkaitan dengan Lailatul Qadar ni.
Baik, kembali lagi pastinya dalam Suara Ramadan, dan kalau anda yang menyaksikan program ini dari awal sehinggalah sebelum kita berhenti berehat tadi, kita membincangkan berkenaan dengan tajuk Memburu Malam Lailatul Qadar, dan kita bersama dengan Dr. Taha Muhammad Nur ataupun Dr. T. Ya. Baik, Dr. T, kita tahu bahawa tadi pun sebelum ni kita dah pun sembang-sembang juga kan berkenaan dengan kita tak tahu sebenarnya tarikh tu bilakah masanya, malam ke berapa kan. Agaknya kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahsiakan bagi pandangan Dr. T sendiri? Soalan itu sangat menarik, Fazli. Sebenarnya hakikatnya malam Al-Qadar tarikhnya telah ditentukan. Ya. Okey. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengisytiharkan ataupun memaklumkan lagi, dan kisah ini termaktub dalam kisah Fadail Ramadan yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Nabi dah tahu tarikh itu. Ya. Nabi nak bagi tahu. Tetapi ketika itu para sahabat berkumpul di luar rumah Nabi dan bincang. Bilakah tarikh ini? Ada yang kata 21, ada yang kata 22, ada yang kata 27 dan sebagainya. Sehingga berlakunya perselisihan ataupun pergaduhan di antara para sahabat. Nah, kerana itu bila Nabi SAW nampak, apa gaduh ni? Kenapa gaduh ni? Maka kerana pergaduhan berlaku di antara para sahabat dalam nak menentukan tarikh apa, Nabi dah tahu. Nabi tak jadi bagi tahu. Telah ditarik balik daripada Nabi SAW akan tarikh muktamad malam Al-Qadar. Hikmahnya di sini, yang Allah Ta'ala nak bagi message, Nabi SAW nak bagi message kepada kita, buruknya pertelingkahan antara dua orang Muslim. Bahayanya pertelingkahan antara dua orang yang beriman. Sehingga satu malam khairum min alfi syahri, satu malam yang sangat power, super duper, orang KL kata power gila kan. Kan tarikhnya telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seperti mana yang kita sebut sebelum ini, bahawa bila tarikh ini tidak diketahui, barulah kita akan all out sepanjang bulan. Kalau tidak, kita akan jadi macam pepatah bahasa Melayu, hangat-hangat tahi ayam. Sebab takut kita target kan. Target je. Target, yang lain semua dia relax, brother, relax, brother, relax. Bila dah sampai, baru dia buat. Jadi benda itu supaya motivasi kita berterusan, dan dia punya orang kata guessing. Dia jadi macam guessing game tau. Bila guessing game ni semua nak buat. Semua setiap malam dia terjah. Akhirnya dia dapat ataupun tak dapat, itu berlaku pada diri sendiri. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersebut dalam sebuah hadis, macam mana kita nak tahu kita dapat malam Al-Qadar itu, salah satunya keesokan paginya suasana akan rasa tenang. Saya nak tanya Fazli. Tenang, Fazli punya tenang dengan saya punya tenang sama ke tak sama? Berlainan. You might have your own issues. Saya ada isu saya itu sendiri. Satu pagi yang sama, boleh jadi pagi itu tenang untuk Fazli, pagi yang sama tak tenang bagi saya. Jadi yang menentukan kita dapat ataupun tidak dapat, itu adalah hati kita sendiri. Kita rasa tenang, katanya ada hujan renyai, kita rasa macam mendung je. So that is on you. But the dia punya bottom line dia adalah bagaimana kita nak beribadah pada setiap malam, dan yang paling penting kita istiqamah. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahawa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi kalau ketika malam Al-Qadar itu kita dah dapat baca satu juzuk, kita dapat baca satu muka surat, pun tak apalah, satu muka surat pun tak apa. Tapi pastikan tiap-tiap malam baca satu muka surat. Jangan bulan Ramadan baca Quran, habis bulan Ramadan baca social media. Masa bulan Ramadan solat tahajud, habis bulan Ramadan solat tahajud. Jangan jadi macam tu. Jadi benda-benda ini adalah satu ajaran bagi umat Islam untuk jangan sekadar kita mengukuhkan amalan kita di bulan Ramadan, kita hangat-hangat saat pendek masa, tak. Tiap-tiap malam kita nak berteruskan, biar sedikit tapi
berterusan. Dan sikit kita bukan sikit-sikit lama-lama habis, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Tapi tadi Doktor ada menyentuh berkenaan dengan kalau andai kata malam itu merupakan malam Al-Qadar, keesokan paginya kita dapat suasana tenang. Di malam hari ketika Lailatul Qadar tu bagaimana? Sebab ada yang mengatakan bahawa adalah saya terbaca dia kata malam tu saya nampak macam di langit ada sesuatu istimewa. Bagaimana pandangan Itu Doktor antara sendiri? perkara-perkara mistik. Ya. Mistik, saya tidak mau kata benda tu mistik 100%. Kerana Allah Ta'ala meletakkan alam ini berperilaku dengan setiap individu berbeza. Ya. Tapi secara yang saya ingat, perkara-perkara yang pernah diviralkan masa kita kecil, air laut yang masin jadi manis. Betul. Pohon yang tegak akhirnya sujud. Jadi ni antara benda-benda yang mungkin agak keterlaluan, yang mana tidak ada nas. You know, bila kita cakap kita kena berlandaskan pada nas. Tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Mungkin anda seorang yang wara, anda seorang yang bertakwa, Allah menzahirkan satu perkara pada anda yang mana saya tak nampak. Tapi saya ingat masa saya kecil, Fazli, saya betul-betul ingat pada malam tu, malam Ramadan, saya budak pondok lah, budak madrasah, kami bangun malam. Langit sangat jelas dan awan itu, saya ni TV kan, saya tak tipu wallahi di langit tu awan itu berbentuk tulis alif lam lam ha. Ini saya dapat lihat sendiri. Saya dapat lihat sendiri bersama dengan rakan-rakan saya. Kami lebih kurang 5-6 orang, tapi masa tu kami kecil lagi, dalam umur 9 tahun 10 tahun kita sekolah di Ingat tak masa tu malam Ramadan yang keberapa? Saya tak ingat, tapi bahagian yang ketiga, sepertiga yang terakhir. So itu salah satu benda lah yang saya katakan, saya tak nak kata benda tu mistik 100%. Tidak semua orang sebenarnya tidak boleh semua orang lihat. nampak. Mungkin saya nampak, rakan-rakan saya nampak, orang lain tak nampak. Boleh berlaku seperti itu. Alhamdulillah kan, rasa macam bertuah lah kalau kita, kalau betul. kita dapat lihat sendiri kan. Okey, sekarang kita berada di 8 malam takhir di bulan takhir ini ataupun Ramadan takhir ini, 8 Ramadan insya-Allah kita akan menghabiskan bulan Ramadan ini. Pandangan doktor sendirilah kan, apakah amal-amalan yang harus kita lakukan sepanjang bulan ini? Nombor 1, jaga tahajud. Tahajud tu adalah senjata kita. Tahajud itu adalah waktu kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Mat Saleh, orang putih, mereka ajar secara psikologi, bila anda ada satu benda yang terpendam, anda kena pergi ke satu bilik dan jerit untuk melepaskan. Tidak, anda akan melalui depresi. Islam tak ajar macam tu. Islam ajar munajat. Bila kita rasa tertekan, kita rasa tidak ada hala tuju, kita luahkan perasaan kita, bukan dengan menjerit, tapi dengan bentuk berdoa. Ya Allah, aku ada masalah dengan isteri aku, ya Allah. Kenapa berlaku pergaduhan ni, ya Allah? Kenapa berlaku confusion, ya Allah? Itu cara kita menghilangkan kita punya stres. Kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nombor 1, tahajud dan doa. Yang keduanya, baca Quran. Baca Quran bukan baca Quran bahasa Arab saja. Kita bukan orang Arab, kita Jawa, Bugis, Melayu. Jadi baca Quran dengan terjemahannya. Kenapa? Supaya kita faham apa yang Allah berbicara dengan kita. Dan yang ketiga, banyakkan berzikir. Zikir ada 5 zikir yang kita kena jaga. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan selawat. Kalau boleh tambah lagi, istighfar. Ini adalah senjata yang kuat bagi orang mukmin. Saya tak kata kena baca 100 kali, saya tak kata kena baca 50 kali. Kalau anda kuat, baca 100 kali. Tetapi kalau kita tak ada masa, kita rasa kita tak boleh istiqamah, 10 kali pun tak apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil berjalan semua. Biasakan sepanjang bulan Ramadan. Then after Ramadan, you akan surprise. Bila you rasa macam nak marah, nak gaduh, astagfirullah, astagfirullah. Mana datang ni? Rupanya latihan daripada bulan Ramadan yang diistiqomahkan sehingga selepas bulan Ramadan. InsyaAllah kan, kita boleh amalkan mungkin setiap hari ya? Ya, setiap doktor? hari. InsyaAllah. Okey doktor, kita dah pun sampai ke penghujung segmen. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. T kerana sudi datang bagi berkongsilah ilmu pengetahuan agama tentang untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih Fazli. Mungkin tahun depan ada lagi InsyaAllah. kita akan bagi. Jangan tahun depan, bulan depan pun tak apa. Okey, baik. Jadi semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita malam Al-Qadar yang diisi dengan amal kebajikan dengan menghidupkan malam tersebut seterusnya melayakkan kita untuk mendapat keampunan daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.
Bertemu kembali di Suara Ramadan. Terima kasih atas sokongan anda untuk menyaksikan Suara Ramadan sepanjang bulan Ramadan ini, pastinya di Bernama TV. Banyak pengisian ilmu agama akan kami sajikan untuk anda semua. Dan sekarang ini apa kata kita saksikan perkongsian ilmu tentang kebaikan membaca Al-Quran. Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizal Abu Bakar. Di dalam bulan Ramadan ini, kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Soalannya, kenapa ya? Dan apa yang berlaku kepada otak manusia apabila kita membaca Al-Quran? Ini yang menariknya. Apabila ditelusuri dalam konteks research, didapati apabila kita membaca Al-Quran sekadar bertadarus, membaca sahaja tanpa mengetahui makna, berlaku perubahan gelombang otak manusia daripada alfa biasa kepada alfa moderate. Kan? Ini hebatnya, apabila masuk ke gelombang alfa ni, tuan-puan, kita menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, dan kita berada dalam keadaan mudah untuk menerima ilmu. Itu apa yang berlaku apabila kita berada pada gelombang alfa. Kalau kita bukan orang Islam pun, kita hanya sekadar mendengar, contohnya bacaan Al-Quran itu, ia juga beri kesan yang sama. Itu menariknya. Tetapi lebih menarik lagi apabila kita membaca bersama kefahaman dan penghayatan. Saya bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita membaca Al-Quran, contohnya kita baca kisah berkaitan dengan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Di saat kita membaca itu, berlaku perubahan yang luar biasa kepada otak manusia. Yang pertamanya, saat kita membaca dengan faham Nabi Musa tengah dikejar oleh Fir'aun itu, berlaku bahagian otak yang bernama motor cortex yang mengawal pergerakan menjadi sangat aktif. Seolah-olah macam kita juga berlari di situ. Dan apabila kita membaca itu, dalam Al-Quran disebut Nabi Musa menghentak air laut dan air laut terbelah dua, contohnya. Dan bahagian visual cortex otak manusia yang berkaitan dengan penglihatan menjadi sangat aktif, seolah-olah kita melihat suasana itu berlaku. Itu hebatnya. Dan berlaku juga satu bahagian yang dinamakan pusat takut manusia, amigdala, juga aktif. Tapi lebih menarik lagi, satu hormon yang sangat luar biasa, hormon kasih sayang yang bernama oksitoksin keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Hormon ini keluar menunjukkan apa? Menunjukkan kita ni rasa kasihan, rasa belas kepada apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Sebab tu bila kita menonton movie contohnya, kita rasa kesian, rasa sayang pada hero. Sebab dalam konteks Al-Quran, penceritaan ini, Allah mengangkat Nabi Musa sebagai hero dalam kisah itu. Dan kita secara tak langsung mengeluarkan hormon yang bernama oksitoksin, hormon kasih sayang. Dan lebih luar biasa, hormon oksitoksin ini membantu untuk memberi fokus yang lebih mendalam. Jadi, apa yang berlaku? Bacalah Quran sebab ia membantu meningkatkan kefahaman dan penghayatan dan menjadikan kita lebih dekat dengan yang menciptakan kita. Baik, sedar tak sedar, Suara Ramadan sudah pun berada di penghujung rancangan. Semoga perkongsian kami tadi telah pun memberi panduan dan membawa manfaat kepada kita semua untuk mencari peluang memburu malam Lailatul Qadar kerana Ramadan bakal meninggalkan kita. Muhasabah Ramadan dan bakal menjelma Syawal nanti, ini adalah topik kupasan kita di minggu hadapan. Jadi teruskan bersama dengan kami pastinya di dalam Suara Ramadan. Assalamualaikum dan salam Suara Ramadan.